ya orang ya dia ikut Islam tuan-tuan ya. Okey tuan-tuan ya, ini satu lagi ya. Banyak lagi lah tuan-tuan yang saya sebutkan. Amat menakjubkan ada budak ni. Pertama kali saya didedahkan dengan topik Al-Quran dan sains. Budak ni pun seronok tuan-tuan. Ini semua pelajar yang belum Islam tuan-tuan. Pada pendapat saya, tajuk tersebut telah menarik perhatian saya untuk terus mengkaji pengetahuan Islam yang unik dan sememangnya ya, tidak dapat dinafikan bahawa Al-Quran adalah ciptaan Tuhan yang unik. Tuan-tuan, kan Nabi ada sebut dalam satu hadis, aku telah dikurniakan dengan satu mukjizat yang agung, yang kekal hingga hari kiamat. Ia adalah satu kitab yang apabila dibaca oleh manusia, bahkan di musyrik sekalipun, yang mengatakan bahawa Quran bukannya daripada manusia atau makhluk lain. Tuan-tuan tengok lagi ya. Itu pelajar-pelajar yang belum Islam tuan-tuan ya. Sekarang tuan-tuan tengok. Ini komen nombor 2. Tuan-tuan, ini kalau tadi di UKM tuan-tuan, ini di satu politeknik. Tengok aja dia. Pada pendapat saya, ini belum Islam tuan-tuan ya. Sebelum ini saya ingatkan agama Islam ini suatu yang direka dan kurang pasti yang agama Islam betul atau tidak. Tetapi selepas mendengar ceramah cikgu, ya, sebab saya memperkenalkan diri saya cikgu kepada pelajar-pelajar ni tuan-tuan ya. Cikgu kan lebih rapat daripada pensyarah kan. Pensyarah dia bersyarah je, lepas tu ditinggal kan. Cikgu siap dia kenal semua nama pelajar-pelajar. So cikgu lagi rapat tuan-tuan ya. Tapi jarang orang panggil saya cikgu sekarang kecuali pelajar saya. Ya, semua pelajar saya akan panggil saya cikgu. Sebab mendengar ceramah cikgu, saya percaya agama Islam itu suatu yang betul dan membuatkan saya terpegun dan terkejut atas kebenaran dalam agama Islam. Dan membuatkan saya menghormati agama Islam, dan saya juga berminat untuk membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran dengan dalam lagi, walaupun saya bukanlah seorang yang beragama Islam. Tuan-tuan perhatikan. Nah ni, betul dia kata ya akhirnya. Dan ini juga pelajar yang bukan Islam tuan-tuan ya. Peserta bukan Islam setelah mengikuti ceramah, saya semakin tertarik dengan Al-Quran. Ia telah mengubah persepsi saya mengenai Al-Quran. Kini saya lebih yakin terhadap Al-Quran dan saya rasa ia adalah daripada Tuhan yang satu. Subhanallah tuan-tuan ya. Ini pelajar India tuan-tuan sebenarnya. Ya, tuan-tuan tengok. Dan tuan-tuan tengok ya, ini satu pelajar yang sekolah belajar di sekolah agama. Tingkatan 5. Tuan-tuan tengok. Assalamualaikum Profesor. Selama ini saya merasakan bahawa agama Islam ini sama seperti agama Kristian. Selama ini juga saya fikir Al-Quran hanyalah satu rekaan dan Tuhan itu memang tidak wujud. Tetapi dengan maklumat yang ditunjukkan tadi, saya amat berterima kasih kerana membuka kembali hati saya. Dan sekarang saya amat percaya bahawa agama Islam dan Al-Quran ini bukan satu rekaan. Terima kasih. Pelajar tingkatan 5 sekolah agama. Jadi macam no tu kan. Tengok satu lagi tuan-tuan. Tapi dia kembali beriman kan selepas tengok bukti. Tengok ini satu lagi, ini pelajar ni tuan-tuan dan puan-puan ya, pelajar di UST section 13 ya. Tuan-tuan tengok, ini tak berapa nampak saya tulis kat sini. I have always believed in the concept of God. Saya tahu tentang konsep Tuhan. But not in God himself. Tapi aku tak percayakan Tuhan. When the professor started his lecture, bila profesor mulakan kuliah dia, I was skeptical. Saya ragu-ragu. Memanglah tuan-tuan ya. Bila saya menulis dalam Facebook saya, ada juga mereka yang mengaku etis. Dia skeptik, dia tak percaya. Ya. Biarlah, tak apalah. Lama-lama insya-Allah mudah-mudahan ya. Ya, saya sebutkan nama ni. Muhammad Zakaria ya, ada sini satu. Kerana Semar ada satu. Muhammad Mulhidin ni namanya apa? Muhammad yang etis. Dia ada mengikuti kuliah saya. Harap dia dengar sama saya ini ataupun nanti dia ulang balik dalam Facebook saya. Ya. However, after 200 slides and 5 videos telah ditunjukkan 200 slide dan 5 video, my faith was restored, iman saya kembali pulih. Ya. Tuan-tuan tengok. Mereka yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, akhirnya apabila dia dapat hidayah, apa dia kata?
I was shocked to know there are tak apalah. Thank you, Professor. Terima kasih, Professor, for making me believe again. Menyebabkan saya percaya kembali. Tuan-tuan tengok satu lagi. Yang tadi, ini. Saya berterima kasih. Budak etis itu kata, saya terima kasih. Yang ini pun saya terima kasih. Maknanya, tuan-tuan, budak-budak Melayu yang mengaku etis ni, tuan-tuan, kalau dia dapat hidayah balik, tuan-tuan, subhanallah, dia akan rasa seronok. Saya pernah terjumpa seorang, tuan-tuan, di Bangi 4 ya, tuan-tuan, ya. Berserabut kepala dia. Masalahnya banyak, tapi apabila kembali kepada percaya pada Tuhan, tuan-tuan, dia menjadi satu orang yang riang, tuan-tuan. Ada banyak kes-kes macam ni, tuan-tuan. Ini di antara pentingnya kita fokus pada akidah dalam dakwah kita, tuan-tuan. Fokus akidah, dan saya nak tegaskan kembali, tuan-tuan, akidah bukan kita punya perbahasan berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, tapi kita nak yakinkan manusia dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Tuan-tuan, insyaAllah bahagian kedua nanti akan pukul apa sekarang? Kita nak start pukul apa? Sekarang 10.30 kita rehat Okey, tuan-tuan, tuan-tuan barangkali kita ambil 10 minit lagi ni untuk kita habiskan. Selepas tu kita akan kembali kemari, tuan-tuan. Set kedua nanti, tuan-tuan, saya akan tunjukkan pada tuan-tuan suatu perkara yang menakjubkan, tuan-tuan, berkaitan dengan Quran. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala. Pertama sekali saya akan tunjukkan bagaimana Allah Ta'ala cabar manusia yang ragu-ragu dengan Quran. Dalam Quran terdapat lebih kurang 10 ayat, rasanya lah, tuan-tuan, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala cabar manusia yang ragu-ragu dengan Quran ni, tuan-tuan. Sama ada untuk membuat satu kitab seperti Quran, sama ada membuat 10 ayat seperti Quran, ataupun Allah Ta'ala kurangkan menjadi satu surah seperti Quran. Ya, tuan-tuan. Dan apa rahsia di sebaliknya, tuan-tuan? InsyaAllah nanti kita akan sambung balik yang itu. Jadi, tuan-tuan, kita tengok cabaran Allah Ta'ala dululah, tuan-tuan. Satu, sebab kita nak ambilkan masa 10.30 ni. Di sini, tuan-tuan, Allah Ta'ala cabar manusia yang ragu-ragu dengan Quran. Ayat nombor 88 surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in istama'til insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Sadaqallahu nazim. Katakan kalau seluruh manusia dan jin dikumpulkan untuk mendatangkan satu surah seperti Quran ini, mereka tidak akan dapat lakukan, mereka tidak akan dapat membawa yang serupa dengannya, walaupun mereka saling membantu antara satu sama lain. Cabaran Allah yang sangat dahsyat. Kalau tuan-tuan kita perasan tuan-tuan, kadang-kadang dalam WhatsApp ada orang membuat hantaran-hantaran, berhati-hati dengan surah-surah palsu, ada Quran palsu, tuan-tuan, dituliskan, ditunjukkan mana dimasukkan dalam Quran palsu itu surah-surah palsu, tuan-tuan. Bagi kita, tuan-tuan, tidak menjadi masalah kalau kita yakin kepada Quran, kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Allah Ta'ala cabar manusia, la ya'tuna bimislihi. Mereka tidak akan lakukannya. Mereka tak akan dapat membawa sesuatu yang serupa dengan Quran ini. Tuan-tuan, kadang Allah Ta'ala turunkan lagi daripada cabaran untuk menghasilkan satu surah, Allah Ta'ala turunkan lagi kepada hanya 10 surah saja, tuan-tuan. Surah Hud ayat nombor 13. Am yaqulu naftarahu qul fa'tu bi asri surin min mislihi muftarayati wad'u man istata'tum min dunillah. Atau bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran. Tuan-tuan, kata-kata Muhammad punya membuat Quran ni sama sekarang, tuan-tuan. Budak-budak yang aku etis tu mengatakan bahawa Quran itu ditulis oleh Muhammad. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Kalau demikian, maka datangkanlah 10 surah-surah
yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain pada Allah jika kamu memang orang-orang yang benar. Daripada satu surah, satu buku turunkan kepada 10 surah. Dan tuan-tuan tengok, Allah Ta'ala juga akhirnya cabar manusia yang ragu-ragu dengan Quran ni untuk menghasilkan satu surah saja. Ya, ayat 24 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah 'iddat lil kafirin. Sadaqallahul azim. Kalau kamu ragu-ragu dengan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datangkanlah satu surah yang serupa dengannya. Satu surah saja. Fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan panggillah pembantu-pembantu kamu selain Allah kalau kamu orang-orang yang benar. Tuan-tuan tengok 3 ayat yang saya sebut, Allah Ta'ala suruh kita cari pembantu, suruh manusia yang ragu-ragu ni cari pembantu-pembantu. Maknanya tuan-tuan, teknologi moden ke apa ke boleh digunakan. Dan Allah Ta'ala tegaskan dalam ayat ini, fa illam taf'alu, kalau kamu tidak dapat lakukan, walan taf'alu, dan kamu tidak akan dapat lakukan sampai